Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anak-anak didik yang dikasihi. Cikgu Zoraini di sini bersama anak-anak semua untuk slot sains tingkatan 2. Sudahkah anak-anak bersedia untuk sesi pembelajaran hari ini? Sebelum cikgu mulakan, jom kita tonton dulu video ini. Boleh anak-anak beritahu cikgu apa yang dapat anak-anak rumuskan tentang video itu tadi? Sebenarnya apa yang sedang berlaku sekarang ini ya? Ya, inilah yang sedang kita hadapi sekarang. Penularannya pandemik COVID-19. Anak-anak, hari ini cikgu akan membincangkan tentang bab 4 sains tingkatan 2 iaitu kesihatan manusia. Cikgu nak tanya anak-anak, apa itu penyakit? Ya, penyakit adalah satu keadaan yang tidak normal yang berlaku pada badan ataupun minda seseorang yang mana akan menyebabkan seseorang itu merasa tidak selesa, sukar berfungsi ataupun memberikan tekanan perasaan pada beliau. Pernahkah anak-anak merasai situasi begini? Mungkin ada yang tidak pernah, tapi mungkin ada yang kerap kali berlaku situasi begini kan? Jom anak-anak, kita bincangkan lebih lanjut tentang penyakit. Penyakit boleh dikelaskan kepada dua jenis. Penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Anak-anak tahu tak apakah perbezaan antara penyakit berjangkit dengan penyakit tidak berjangkit? Penyakit berjangkit merupakan penyakit yang boleh dipindahkan daripada seorang individu kepada individu yang lain. Manakala penyakit tidak berjangkit tidak akan dipindahkan kepada individu yang lain. Contoh penyakit berjangkit seperti selsema, demam denggi, kurap dan COVID-19. Contoh penyakit tidak berjangkit pula seperti kanser, asma, hipertensi iaitu tekanan darah tinggi dan juga diabetes yang dikenali sebagai kencing manis. Sekarang anak-anak, mari kita bincangkan pula bagaimana penyakit berjangkit ini disebarkan. Penyakit berjangkit boleh disebarkan oleh patogen. Anak-anak tahu apa itu patogen? Patogen adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Mikroorganisma ini boleh jadi sama ada virus, bakteria, protozoa ataupun kulat.
Patogen akan dipindahkan daripada seorang mangsa iaitu perumah kepada mangsa yang lain melalui sama ada vektor atau medium seperti air, sentuhan dan udara. Mari kita bincangkan cara jangkitan yang pertama iaitu jangkitan bawaan udara. Murid-murid, bagaimanakah jangkitan bawaan udara ini boleh berlaku ya? Yang pertamanya melalui jangkitan titisan. Macam mana ia berlaku? Jangkitan ini boleh berlaku apabila kita bersin, batuk ataupun bercakap. Percikan titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut ataupun hidung pesakit akan dipindahkan kepada individu lain yang berdekatan dengannya. Kita ambil contoh sekarang ya dengan keadaan COVID-19 di mana virus itu boleh dipindahkan melalui udara sejarak 1 meter. Oleh itulah sekarang kerajaan menetapkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Yang keduanya adalah jangkitan melalui habuk. Cuba anak-anak murid pegang pipi. Rasa ada habuk tak? Kalau banyak tu hati-hati ya. Mikroorganisma dalam air ludah pesakit yang telah kering seperti bakteria akan membentuk spora dan spora itu akan disebarkan bersama habuk oleh angin. Murid-murid, sebenarnya kita boleh melakukan beberapa amalan untuk mencegah daripada jangkitan melalui udara ini. Apa amalannya ya? Mari kita lihat bersama-sama amalan-amalan tersebut. Amalan yang pertama ialah menutup mulut atau hidung ketika bersin, batuk ataupun menguap. Jadi sekiranya kalau murid-murid nak batuk, ambillah tisu dan tutup mulut baru batuk. Amalan yang kedua, tidak meludah di merata-rata tempat. Manakala, amalan yang ketiga pula mengelakkan diri daripada berada di tempat yang penuh sesak. Amalan yang keempat pula memastikan tempat tinggal cukup cahaya. Anak-anak jangan asyik terperap dalam bilik aja ya. Pastikan bila siang hari, bukalah tingkap agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah atau ke dalam bilik. Di mana sinaran ultraungu daripada matahari atau daripada cahaya boleh membunuh sesetengah mikroorganisma di dalam udara. Antara contoh-contoh penyakit yang boleh berjangkit melalui udara adalah seperti cacar air, SARS, selsema, tuberkulosis, H1N1 dan COVID-19. Jangkitan melalui air pula biasanya berlaku di kawasan yang tidak mempunyai bekalan air terawat dan kawasan yang tidak mempunyai sistem sanitasi yang sempurna. Contohnya, tandas yang dibina di atas sungai. Tinja yang mengandungi patogen akan memasuki sungai dan mencemarkan sungai. Katakanlah awak pergi menceduk air ke dalam sungai itu tanpa memasakkannya dan terus minum. Awak tengok air sungai jernih, bersih awak kata. Tetapi awas, jangkitan boleh berlaku sekiranya awak terminum air yang telah tercemar. Contoh penyakit yang berjangkit melalui air adalah seperti kolera, demam kepialu dan dysentery ameba. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Remember ya anak-anak, prevention is better than cure. Berikut adalah antara langkah-langkah pencegahan penyakit bawaan air. Yang pertama, mencampurkan klorin ke dalam kolam atau sistem bekalan air. Langkah kedua, membina tandas yang mempunyai sistem sanitasi yang sempurna. Langkah ketiga pula, mendidihkan air minuman dengan sempurna. Manakala langkah terakhir pula ialah mencuci tangan dengan sabun selepas menggunakan tandas. Anak-anak, selain daripada jangkitan melalui air, penyakit juga boleh berjangkit melalui sentuhan. Contoh penyakit melalui sentuhan ialah kurap dan panau yang mana disebabkan oleh kulat. Jangkitan ini berlaku apabila bersentuhan dengan kulit yang dijangkiti ataupun memakai pakaian pesakit. Penyakit sifilis dan gonoria pula berjangkit melalui hubungan seks. Patogen bagi penyakit ini terdapat di dalam air mani dan juga bendalil faraj. Selain itu, virus HIV yang menyebabkan AIDS boleh juga merebak melalui hubungan seks, darah
dan perkongsian jarum suntikan dalam kalangan penagih dadah dan juga pesakit. Cara jangkitan yang terakhir ialah jangkitan melalui vektor. Anak-anak tahu apa itu vektor? Vektor adalah haiwan yang memindahkan patogen. Vektor atau haiwan ini akan memindahkan patogen daripada satu hos iaitu perumah kepada hos yang baru. Sebagai contohnya, anak-anak boleh rujuk jadual 4.2. Bagaimana vektor ini boleh menyebarkan penyakit? Kita lihat dulu nyamuk. Apabila nyamuk menghisap darah orang yang telah dijangkiti, patogen tersebut akan berada di dalam kelenjar liur nyamuk. Kemudian, nyamuk tersebut akan menghisap darah orang yang sihat pula. Semasa menghisap darah manusia, air liur nyamuk akan dikeluarkan untuk mencegah pembekuan darah. Jadi, patogen yang ada di dalam air liur tersebut akan menjangkiti darah orang yang sihat tadi dan seterusnya merebak ke seluruh badan orang tersebut. Seterusnya, nyamuk lain pula yang menggigit orang yang telah dijangkiti dan menyebarkan kepada mangsa yang lain pula. Sekarang kita lihat pula bagaimana lalat menyebarkan penyakit. Lalat ini terbang kan? Sambil tu, lalat itu terbang-terbang mencari makanan. Dia ternampak ada sisa makanan pada longgongan sampah. Maka, lalat pun hinggaplah pada kotoran ataupun longgokan sampah yang mempunyai patogen itu. Maka patogen pun melekat pada kaki dan badan lalat tersebut. Seterusnya, lalat terbang lagi. Rasa penat, lapar pula. Ternampak pula makanan yang tidak tertutup di atas meja awak. Apa lagi? Lalat pun hinggaplah pada makanan tersebut. Lalu, memindahkan patogen kepada makanan itu pula. Maka makanan itu juga akan menjadi tercemar. Awak pula yang kelaparan, pergi memakan makanan tersebut. Maka patogen pun masuklah ke dalam badan awak dan awak akhirnya mendapat penyakit. Anak-anak, bolehkah penyakit berjangkit ini dihalang daripada terus menular? Terdapat 3 peringkat pencegahan penyakit berjangkit. Peringkat pertama dinamakan peringkat prima. Apa yang perlu dilakukan pada peringkat ini ya? Dengan meningkatkan tahap kesihatan. Bagaimana? Tingkatkan kebersihan diri, keluarga, tempat kediaman dan sistem sanitasi. Seterusnya, meningkatkan daya tahan badan. Apa perlu buat? Dengan pengambilan vaksin, iaitu imunisasi oleh bayi, kanak-kanak dan ibu mengandung. Anak-anak, untuk vaksin ini, cikgu akan sentuh dalam topik akan datang. Seterusnya pula, membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pergi jumpa doktor ya. Akhir sekali, mengamalkan gaya hidup sihat. Makanlah makanan seimbang dan hiruplah udara yang bersih. Seterusnya adalah peringkat sekunder. Bagaimana? Dengan memutuskan transmisi jangkitan. Bagaimana ya? Pertama, dengan memberi rawatan awal kepada pesakit dan seterusnya mengasingkan pesakit dengan orang lain. Peringkat terakhir adalah peringkat tertier, iaitu pada peringkat ini kita perlu mengawal populasi vektor. Bagaimana caranya? Yang pertama, musnahkan tempat pembiakan dan perlindungan vektor tersebut. Kedua, melakukan semburan untuk membunuh vektor. Dan yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang. Jadi, perlulah kita denda premis-premis makanan yang kotor. Dan langkah seterusnya adalah melindungi hos. Hos tu siapa ya? Perumah. Jadi, apa perlu buat? Yang pertama, tidur dalam kelambu dan pakailah pakaian yang tebal. Murid-murid telah didedahkan dengan penyakit dan harapan cikgu agar murid-murid dapat yang pertama membezakan penyakit berjangkit dengan penyakit tidak berjangkit. Yang kedua menerangkan bagaimana penyakit berjangkit disebarkan. Yang ketiga mencerakinkan penyebab dan penularan penyakit berjangkit dan akhirnya dapat menjana mekanisme bagi menghalang penularan penyakit berjangkit tersebut. Cikgu harap agar anak-anak murid faham dan mencapai objektif pembelajaran kita hari ini.
Anak-anak, sekiranya berlakunya serangan daripada pengganas luar yang menyerang negara kita, apa yang akan berlaku ya? Kita akan dapati bahawa sistem pertahanan negara seperti askar, polis akan bertindak balas atau beraksi mempertahankan negara kita. Ini yang cikgu nak bawakan kepada anak-anak murid hari ini. Apa yang berlaku di dalam badan kita. Sama juga dengan badan kita ya anak-anak. Sebenarnya, badan kita mempunyai strategi untuk mempertahankan badan daripada serangan penyakit. Jadi hari ini, kita akan lihat strategi dalam mekanisme pertahanan badan. Anak-anak, patogen boleh memasuki badan kita melalui beberapa sistem. Seperti sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem perkumuhan dan juga kulit. Terdapat dua mekanisme pertahanan badan iaitu mekanisme pertahanan badan tidak spesifik dan mekanisme pertahanan badan spesifik. Kita lihat dahulu apa itu mekanisme pertahanan badan tidak spesifik ya. Mekanisme pertahanan badan tidak spesifik terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah barisan pertahanan pertama iaitu kulit yang berfungsi menghalang patogen daripada memasuki badan. Bagaimana kulit bekerja? Kulit terdiri daripada lapisan liat yang sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Mikroorganisma hanya boleh menembusi kulit sekiranya berlakunya luka ataupun kecederaan. Manakala peluh dan sebum pula yang dirembeskan oleh kulit mengandungi bahan kimia yang dapat memusnahkan mikroorganisma. Membran mukus pula merupakan membran yang melapisi salur pencernaan dan salur pernafasan. Mikroorganisma yang memasuki salur pernafasan akan ditapis oleh bulu hidung dan diperangkap oleh mukus yang terdapat dalam rongga hidung. Lilin di dalam telinga, air mata, lendir faraj, semuanya berfungsi sebagai antiseptik untuk memusnahkan mikroorganisma. Barisan pertahanan kedua dijalankan melalui operasi fagositosis. Dalam operasi ini, sel darah putih akan bertindak secara fagositosis. Bagaimanakah fagositosis ini berlaku ya? Patogen yang berjaya melepasi barisan pertahanan pertama akan memasuki sistem darah dan berhadapan dengan barisan pertahanan kedua, di mana sel darah putih akan melawan patogen tersebut dengan menelan dan seterusnya mencernakan patogen menggunakan enzim. Anak-anak sekalian, mari pula kita lihat bagaimana mekanisme pertahanan spesifik. Bagi patogen yang berjaya melepasi barisan pertahanan kedua, akan berhadapan pula dengan barisan pertahanan ketiga. Barisan pertahanan ketiga melibatkan sistem keimunan badan. Apa itu keimunan? Keimunan adalah keupayaan sistem badan melawan patogen sebelum badan dijangkiti sesuatu patogen tersebut. Ia melibatkan penghasilan antibodi apabila terdapat patogen memasuki badan kita. Apa pula antibodi? Antibodi ialah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam sistem pengaliran darah sebagai gerak balas terhadap antigen. Antigen pula ialah jasad asing, iaitu bahan bukan daripada badan di mana dia merangsang penghasilan antibodi. Antigen biasanya terdapat pada patogen itu. Bagaimana antibodi berfungsi? Antibodi akan melekat pada patogen. Ini dapat mengelakkan patogen daripada memasuki perumah, iaitu badan kita. Anak-anak, pernahkah anak-anak lihat kad begini? Cuba tanya mak ya. Setiap kanak-kanak yang dilahirkan di Malaysia akan dapat kad ini yang dinamakan Rekod Kesihatan dan Perkembangan Kanak-kanak. Kalau anak-anak buka kad itu, di dalamnya terdapat satu jadual yang dinamakan jadual imunisasi. Imunisasi merupakan satu usaha untuk memberikan daya tahan secara aktif kepada bayi, kanak-kanak dan orang dewasa terhadap penyakit tertentu dengan menggunakan vaksin. Anak-anak boleh rujuk buku teks halaman 85, jadual 4.4, rancangan pemvaksinan di Malaysia. Apa itu vaksin? Vaksin mengandungi antigen yang diperolehi daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dilemah ataupun dimatikan. Antigen tersebut berfungsi untuk merangsang sistem imun tubuh, lalu membentuk keimunan terhadap jangkitan penyakit tertentu. Oleh sebab itulah, bayi perlu disuntik dengan beberapa jenis vaksin
yang berbeza seperti yang ditunjukkan dalam jadual 4.4 tadi. Anak-anak yang dikasihi, tadi cikgu ada sebutkan bahawa keimunan adalah keupayaan sistem badan melawan patogen sebelum badan dijangkiti oleh sesuatu patogen. Keimunan terbahagi kepada dua jenis, keimunan pasif dan keimunan aktif. Kedua-dua jenis keimunan ini boleh diperolehi secara semula jadi ataupun buatan. Keimunan pasif bermaksud badan memperolehi antibodi daripada sumber luar. Manakala keimunan aktif bermaksud badan kita sendiri menghasilkan antibodi apabila dirangsang oleh antigen. Keimunan aktif semula jadi diperoleh selepas seseorang itu sembuh daripada serangan penyakit. Semasa jangkitan pertama, antibodi yang dihasilkan disimpan di dalam badan dalam kuantiti yang rendah dan tidak mencapai aras keimunan. Namun, keimunan ini adalah berpanjangan selepas jangkitan. Jadi, apabila terdapat jangkitan kali kedua, antibodi akan dihasilkan sehingga melepasi aras keimunan. Maka, keimunan adalah dicapai. Ini bermaksud badan telah berupaya melawan patogen tersebut, maka tidak akan mengalami penyakit tersebut untuk kali kedua. Keimunan aktif buatan pula diperoleh apabila vaksin dimasukkan ke dalam badan. Lalu, sistem keimunan bergerak balas dengan menghasilkan antibodi. Untuk mendapatkan antibodi melepasi aras keimunan, biasanya satu dos suntikan vaksin tidak mencukupi. Suntikan vaksin kali pertama hanya dapat merangsang penghasilan antibodi. Namun, kepekatannya tidak mencapai aras keimunan. Oleh itu, diperlukan dos kedua ataupun dos penggalak agar kepekatan antibodi yang dihasilkan dapat melepasi aras keimunan. Keimunan ini juga berpanjangan selepas jangkitan. Sekarang kita lihat pula keimunan pasif yang mana juga diperolehi secara buatan dan semula jadi. Keimunan pasif semula jadi terhasil apabila anak-anak mendapat antibodi daripada susu ibu atau darah ibu yang merentasi plasenta. Keimunan ini adalah sementara dan singkat kepada bayi. Keimunan pasif buatan pula terhasil apabila antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Antiserum akan melawan patogen penyakit tersebut tanpa mengganggu sistem keimunan pesakit. Antiserum ialah darah cecair jernih yang mengandungi antibodi. Keimunan ini adalah segera dan sementara. Dalam badan kita ada pelbagai sistem ya, termasuklah sistem keimunan. Namun, sekiranya berlaku ketidakseimbangan dalam badan atau badan kita mengandungi banyak toksid, sistem keimunan kita akan menjadi lemah. Berikut adalah punca kenapa sistem keimunan menjadi lemah. Yang pertamanya, terdedah kepada pencemaran udara. Kedua, terdedah kepada pestisida. Yang ketiga, mengalami tekanan perasaan. Dan akhirnya, dengan pengambilan gula secara berlebihan. Jadi anak-anak, bagaimanakah untuk menguatkan sistem keimunan? Anak-anak tahu tak? Antara amalan yang boleh anak-anak amalkan untuk meningkatkan sistem keimunan ialah mendapat rehat dan tidur yang mencukupi, beriadah dan tidak merokok ataupun tidak terdedah kepada asap rokok. Murid-murid yang dikasihi sekalian, kita telah pun sampai ke hujung sesi pembelajaran. Murid-murid telah didedahkan dengan keimunan. Cikgu berharap agar anak-anak murid faham dan dapat mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sekian sahaja kelas kita untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Wassalamualaikum.